Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Firdaus, pensyarah kami dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 3 akan membincangkan tajuk pembentangan kami iaitu bincangkan kepentingan manuskrip Melayu sebagai satu dokumen atau memahami tentang isu politik di negeri Melayu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Abdul Razin bin Maisa bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Nur Hamizah binti Osman, Nur Atirah binti Ahmad Jarani, Nur Adilah binti Udin dan Siti Nur Adawiyah binti Anwar. Pengenalan. Kita kena terangkan apa itu manuskrip. Okey, perkataan manuskrip berasal daripada istilah serapan daripada bahasa Inggeris manuskrip yang berakar daripada kata dalam bahasa Latin manus scriptus. Manus yang berarti tangan dan scriptus yang berarti tulisan. Secara umumnya, kalau kita lihat dalam Kamus Dewan edisi keempat, manuskrip membawa maksud satu naskah tulisan tangan dan juga boleh dikatakan versi atau bahan suatu karya yang telah disediakan oleh penulis untuk dicetak dan diterbitkan dalam bentuk buku dan lain-lain. Dan lain itu maksudnya jurnal ke, artikel ke dan sebagainya lah. Kalau kita nak lihat dalam secara spesifik, manuskrip Melayu ialah, kalau menurut beberapa pakar, ialah karya yang bertulis tangan, terutamanya dalam tulisan Jawi yang dihasilkan dalam lingkungan awal Qurun ke-16 hingga awal Qurun ke-20, iaitu sebelum wujudnya mesin cetak dalam bahasa rupa Melayu mengenai alam dan tanda Melayu. Maksudnya dia tak kisah siapa tulis, asalkan dia ditulis di Nusantara dan mengenai digunakan dalam bahasa Melayu. Manuskrip Melayu mengandungi beberapa ciri unik yang berlainan dengan manuskrip-manuskrip lain. Yang pertama, kalau kita lihat manuskrip-manuskrip lain ada perkataan bila tahun ini ditulis dan ia wajib dalam manuskrip-manuskrip seperti manuskrip Inggeris. Tetapi jika dilihat dalam manuskrip Melayu, ada manuskrip lama yang tiada tahun bila tahun ditulis, ada yang bila tahun ditulis. Maksudnya tahun bila ditulis tak menjadi kewajipan dalam penulisan manuskrip Melayu. Seterusnya, ciri yang kedua ialah judul merupakan satu aspek penting dalam penulisan manuskrip Melayu. Kalau kita lihat dalam penulisan manuskrip Melayu lama, kita akan dapat lihat judul itu memang berkait rapat dengan apa isi kandungan manuskrip tersebut. Bila orang tengok judul, orang dah tahu apa isi kandungannya. Contohnya, Hikayat Hang Tuah. Judulnya Hikayat Hang Tuah, isi dalamnya mengenai Hang Tuah. Hikayat Hang Jebat, judulnya mengenai Hang Jebat. Di dalam isi kandungannya lah mengenai Hikayat Hang Jebat. Seterusnya, ciri ketiga ialah manuskrip Melayu mengandungi susunan sendiri. Itu dibagikan kepada 3 bahagian. Itu mukadimah yang dimulakan dengan biasanya ucapan salam, ucapan doa dan sebagainya. Diteruskan dengan isi apa yang ditulis. Akhir sekali diakhiri dengan penutup dengan ucapan syukur kepada Allah dan terima kasih. Dan juga mengenai gaya penulisan sendiri yang biasa dimasukkan unsur keagamaan seperti unsur doa, petikan Quran, hadis. Itu adalah contoh. Itu adalah ciri-ciri ketiga. Itu adalah ciri ketiga. Yang seterusnya, dalam ciri seterusnya yang unik dalam manuskrip Melayu ialah nama pengarang. Kalau kita lihat manuskrip luar negara, kebanyakannya memang ada nama pengarang diletakkan. Tetapi dalam manuskrip Melayu, nama pengarang tu ada yang meletakkan nama mereka, ada tak letak. Contohnya Haji Ali Haji yang menulis Tufat An-Nafis meletak namanya. Tetapi terdapat juga manuskrip lama yang tiada nama pengarang, sehingga kan membuatkan ramai yang berdebat siapa yang menulis manuskrip tersebut. Contohnya Suratul Salatin, walaupun ada nama pengarang Tun Sri Lanang, ada yang mengatakan dia bukan pengarangnya, ada yang mengatakan Tun Bambang. Ini adalah disebabkan, ini adalah contoh apa yang berlaku terhadap manuskrip Melayu disebabkan nama pengarang tak wajib diletakkan. Keadaan ini berlaku disebabkan sifat tawaduk yang wujud dalam beberapa penulis manuskrip, terutamanya yang menulis manuskrip agama, yang tidak mahu nama mereka dikenali dan tak mahu mereka merasa ego mereka naik sehingga merasa bangga. Dan seterusnya, ciri manuskrip Melayu ialah mereka menggunakan peralatan menulis tersendiri seperti kertas, kuasanya diimport dari luar negara, digunakan sebagai untuk menulis, walaupun terdapat juga bahan-bahan lain seperti buluh, tapi jarang digunakan. Seterusnya ialah pena yang diperbuat dari bahan-bahan tertentu seperti rasam, seperti buluh rasam lah, daripada buluh haiwan dan lain-lain lagi. Dan seterusnya, bahan yang ketiga ialah dakwat yang digunakan untuk menulis. Itu digunakan dengan pena lah, atau menulis di kertas.
Manuskrip Melayu memang banyak di dunia ni. Ada kata lebih daripada 10,000. Tapi di sini kami sertakan beberapa contoh sebagai untuk doktor dan rakan-rakan kami lihat lah. Itu adalah beberapa contoh manuskrip Melayu. Antaranya ialah Sejarah Melayu ataupun lebih dikenali sebagai Sularatul Salatin, Hikayat Sari Kelantan, Hikayat Misal Melayu, Hikayat Marmahawangsa dan Kitab Hikayat Hang Tuah. Manuskrip Melayu bukan sahaja sebagai karya sastra, tapi wujud sebagai dokumen untuk memahami tentang institusi politik di negeri Melayu. Di sini kami sertakan beberapa contoh kepentingannya. Itu sebagai bukti kewujudan kerajaan beraja di Kepulauan Melayu, panduan mentadbir sebuah pemerintahan, memaparkan peranan pemerintah, Toraja dan rakyat dan mengangkat kedudukan pemerintah. Seterusnya saya serahkan perbincangan ini kepada rakan saya. Terima kasih. Yang pertama adalah bukti kewujudan kerajaan beraja di Kepulauan Melayu. Institusi raja merupakan institusi terpenting di tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana raja dianggap sebagai pemerintah tertinggi. Perkara ini jelas apabila kebanyakan manuskrip Melayu ditulis adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan beraja. Antara manuskrip Melayu tersebut adalah Teks Misal Melayu, Surat As-Salatin, Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Tufat Al-Nafis. Berdasarkan sebuah manuskrip Melayu, iaitu Teks Misal Melayu, teks ini membincangkan tentang sejarah negeri Perak, iaitu sistem pemerintahan Kesultanan Negeri Perak yang ditumpukan kepada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain pada abad 1750 hingga 1765. Teks ini memperlihatkan keagungan dan kehebatan Sultan Iskandar Zulkarnain dalam menjadi seorang raja atau pemerintah Sultan Negeri Perak. Di sini jelas menunjukkan bahawa penulis telah memperincikan sebelum abad ke-18, negeri-negeri Melayu khususnya di Perak telah mempunyai sebuah organisasi pemerintahan beraja dengan menjadikan Sultan Iskandar Zulkarnain sebagai pemerintah di bawah negeri yang dinaunginya. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Perak pada abad ke-18 dapat dilihat seperti berikut. Ia dimulakan dengan pemerintahan Sultan Muzaffar Shah II, marhum Jalilullah, Sultan Mahmud Shah, marhum besar, Sultan Alauddin Murayat Shah, marhum sulung, Sultan Muzaffar Shah III, marhum Haji Ullah, Sultan Muhammad Shah marhum Aminullah, Sultan Iskandar Zulkarnain, dua lagi adalah Sultan Mahmud Shah marhum muda dan Sultan Alauddin Mansur Shah Iskandar muda marhum sulung. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Perak ini dipelopori oleh 8 orang raja-raja Melayu yang menunjukkan bahawa negeri Perak pada ketika itu telah mempunyai raja-raja yang memerintah mengikut susunan yang telah diatur dengan baik. Hal ini dapat memberikan bukti yang kukuh kepada pembaca tentang kemunculan dan keberadaan sistem beraja di tanah Melayu pada ketika itu. Hal ini juga jelas kerana kewujudan sebuah kerajaan dikaitkan dengan wujudnya seorang raja. Justru itu, jika tiada seorang raja yang menjadi ketua, maka tidak akan wujudnya sebuah kerajaan yang memerintah. Raja merupakan insan yang bertanggungjawab mewujudkan kestabilan dalam pemerintahannya bagi mewujudkan keamanan dalam sesebuah negeri tersebut. Perkara ini diperkukuhkan lagi apabila Milner berpendapat bahawa berdasarkan kehidupan orang Melayu, kerajaan adalah keadaan mempunyai raja. Masyarakat Melayu dikatakan sememangnya memerlukan raja dan sekiranya tiada seorang raja yang memerintah, maka ia akan mendatangkan bahaya iaitu akan berlaku huru-hara kepada penduduk tempatan tersebut. Hal ini ditumpukan kepada pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain yang menjadi pemerintah di Perak pada ketika itu. Berdasarkan teks ini juga, penulis ada memperlihatkan sudut keupayaan seseorang raja dalam pemerintahannya. Hal ini dikaitkan dengan tindakan Sultan Iskandar Zulkarnain yang telah membuka sebuah kota di masa pemerintahannya berlangsung, iaitu membuka kota di Pulau Cempaka Sari yang ditukarkan nama kepada Pulau Indra Sakti yang mempunyai pusat pemerintahan di Bandar Makmur. Situasi ini jelas menunjukkan kehebatan sebuah kerajaan apabila pemerintah tersebut bukan saja dapat mentadbir dan menjaga tanah naungannya dengan mengambil kira hak-hak penduduk di sana, namun ia juga dapat dilihat dengan jelas apabila Raja Perak pada ketika itu iaitu Sultan Iskandar Zulkarnain dapat meluaskan pengaruh pemerintahannya dengan membuka sebuah kota baru yang jelas menunjukkan kewibawaan kerajaan yang memerintah pada ketika itu. Oleh itu, jelaslah bahawa sistem pemerintahan beraja dapat dilihat apabila negeri-negeri Melayu telah membina sebuah empayar pemerintahan kerajaan tersendiri dengan menjadikan pemerintah tempatan iaitu raja sebagai ketua pemerintah. Manuskrip Melayu jelas menunjukkan kepentingannya dalam menghuraikan kewujudan kerajaan beraja di Kepulauan Melayu yang akan menjadi sumber terhadap semua masyarakat.
Okey, seterusnya, kepentingan manuskrip Melayu sebagai dokumen penting untuk memahami institusi politik termasuklah dapat menjadi panduan untuk mentadbir pemerintahan. Hal ini dapat dilihat menerusi Undang-Undang Melaka atau juga dikenali sebagai Hukum Kani Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kedua-dua undang-undang ini telah dijadikan panduan semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini kerana undang-undang ini telah dikatakan merangkumi kesemua aspek pemerintahan. Okey, Undang-Undang Melaka yang merupakan melibatkan peraturan-peraturan di darat, manakala Undang-Undang Laut pula memfokuskan peraturan-peraturan di laut. Okey, sebagai contoh, Undang-Undang Melaka itu sendiri telah mempunyai 44 pasal dan mengandungi 6 bahagian yang berbeza. Okey, sebagai contoh, bahagian yang pertama adalah melibatkan Undang-Undang Melaka. Okey, Undang-Undang Melaka ini melibatkan peraturan yang berlaku di darat, yang berlaku di negeri Melaka di darat. Okey, manakala Undang-Undang Laut pula memfokuskan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di laut, manakala hukum perkahwinan Islam melibatkan syarat-syarat menjadi wali, syarat-syarat jadi saksi, perceraian, dan manakala hukum jual beli pula melibatkan larangan-larangan riba dan seterusnya undang-undang negeri. Okey, undang-undang negeri ni pula melibatkan peraturan yang berlaku di pesisir Melaka. Dan akhir sekali adalah undang-undang Johor. Okey. Undang-undang Johor ni juga termasuk dalam undang-undang Melaka kerana dikatakan undang-undang ini juga mempunyai isi kandungan yang sama seperti undang-undang Melaka, walaupun undang-undang Johor ini hanya mengandungi 19 pasal. Okey, antara individu yang mengasaskan Undang-Undang Melaka ni adalah Sultan Mahmud Shah dan kemudiannya ia telah diteruskan oleh Sultan Muzaffar Shah. Okey, Undang-Undang Melaka ini merupakan gabungan adat Melayu dan hukum Islam. Okey, bagi fasal yang pertama, secara ringkasnya, bagi fasal pertama, fasal kedua dan fasal ketiga, ketiga-tiga fasal ini telah menunjukkan berlakunya pengaruh adat Melayu dalam fasal-fasal tersebut. Contohnya fasal pertama dan fasal ketiga yang telah melarang penggunaan pemakaian kuning, melarang penggunaan bantal, tilam yang berwarna kuning. Dan fasal kedua pula memfokuskan fasal yang kedua pula berkenaan penggunaan bahasa atau perkataan-perkataan tertentu yang hanya khas bagi golongan-golongan diraja. Contohnya penggunaan bahasa seperti titah, murka, karunia, dan anugerah. Okey, sebagai contoh petikan yang melarang pemakaian kuning ini didapati dalam manuskrip sejarah Melayu. Sebagai contoh, bagindalah Sultan Muhammad Shah yang pertama meletakkan kekuningan larangan tiada dapat dipakai orang keluaran dan diambilkan sapu tangan. Manakala bagi fasal yang kedua, pada menyatakan hukum bahasa segala raja-raja itu 5 perkara yang tiada dapat kita menurut kata ini melainkan dengan titah tuan kita juga. Maka dapat pertama titah, kedua patik, ketiga murka, keempat kurnia dan kelima anugerah. Dan sekiranya terdapat individu atau rakyat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka individu tersebut akan dikenakan hukum bunuh. Iaitu ini telah menunjukkan bahawa Sultan ini telah dibezakan dengan alat-alat kebesaran, penggunaan bahasa yang berbeza dengan rakyat biasa. Dan menurut pandangan J.M. Ghali itu, Sultan digambarkan suci, berdarah putih yang menjadikan raja berbeza dari orang lain. Seperti yang kita maklum, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, orang Melayu ketika itu sememangnya begitu mengagung-agungkan golongan diraja. Rakyat menganggap bahawa raja-raja ini sebagai bayangan Tuhan dan wakil Tuhan. Okay. Seterusnya, terdapat ayat Al-Quran atau hadis yang telah digunakan sebagai rujukan untuk melaksanakan undang-undang ini. Sebagai contoh, petikan hadis yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang bermaksud setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu adalah bertanggungjawab atas setiap pimpinan. Dan ayat Al-Quran pula, ya ayyuhallazina amanu
Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulil amri yang merujuk kepada pemimpin dalam kalangan kamu. Dan hal ini jelas menunjukkan bahawa terdapat peranan atau tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh golongan pemerintah dan golongan yang diperintah, iaitu rakyat itu sendiri. Okey, seterusnya bagi bahagian-bahagian yang mengandungi pengaruh Islam ini iaitu bahagian perkahwinan dan jual beli. Seperti yang perkahwinan dan jual beli. Okay, contohnya pasal 25, pasal 26 dan pasal 28. Pasal-pasal ini menerangkan syarat untuk menjadi wali bagi pengantin perempuan, syarat menjadi saksi perkahwinan, menerangkan perceraian dan yang seterusnya. Undang-undang Melaka ini juga menggariskan satu hierarki yang wujud dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Contohnya, antara jawatan-jawatan yang telah diperkenalkan termasuklah jawatan bendahara yang berperanan sebagai Perdana Menteri, jawatan temenggung yang berperanan sebagai Ketua Polis dan Ketenteraan, Syah Bandar yang berperanan sebagai Ketua Pelabuhan, penghulu bendahari sebagai Setiausaha Kerajaan dan Bendahara. Okey, wujudnya sistem ini dapat membantu sesebuah pemerintahan berlaku dengan lebih teratur dan efektif. Hal ini dibuktikan apabila hierarki ini turut diguna pakai dalam Undang-Undang Johor Riau. Hal ini dapat dilihat menerusi manuskrip Tuhfah Al-Nafis karangan oleh Raja Ali Haji yang juga menceritakan bahawa kerajaan pada masa itu juga memperkenalkan jawatan-jawatan seperti bendahara, temenggung, laksmana dan sebagainya ini. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang ini sememangnya dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan sesebuah pentadbiran. Dan hierarki. Selain daripada Undang-Undang Melaka, seperti yang dijelaskan, terdapat juga Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ini memfokuskan kepada peraturan-peraturan yang berlaku di laut dan pelabuhan. Undang-Undang Laut Melaka ini merupakan tambahan bagi Undang-Undang Laut yang terdapat dalam Undang-Undang Melaka itu. Hal ini kerana negeri Melaka yang begitu terkenal dengan aktiviti yang berlaku di perdagangan menyebabkan perlunya ada satu peraturan atau undang-undang yang lebih terperinci. Maka undang-undang ini telah diperkenalkan yang telah disusun oleh Nahkoda di Melaka dan diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah itu sendiri. Dan undang-undang ini mempunyai 4 jenis, iaitu Undang-Undang Laut Asas, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Bersih Patani dan Undang-Undang Bersih Aceh. Namun, secara ringkasnya, kesemua 4 jenis ini sememangnya memfokuskan kepada peraturan-peraturan di laut. Dan sebagai contoh peraturan-peraturan yang melibatkan jual beli di atas kapal, peranan yang perlu dimainkan oleh saudagar, penumpang. Malah sekecil-kecil kesalahan juga diambil kira. Sebagai contoh, sekiranya terdapat individu yang melakukan perkara-perkara yang mengecil hati pemilik kapal, ianya akan dikenakan hukum bunuh. Dan penggunaan senjata secara bersembunyi juga akan menerima nasib yang sama. Undang-Undang Melaka, hal ini jelas menunjukkan bahawa Undang-Undang Melaka ini, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ini mencakupi setiap aspek, setiap kehidupan yang berlaku di negeri Melaka tersebut. Dan malah Undang-Undang Melaka ini sewajarnya, sememangnya dapat dijadikan panduan. Sebagai contoh, Undang-Undang Melaka ini telah dijadikan rujukan bagi melaksanakan undang-undang di negeri Kedah, Patani, Johor, Aceh dan sebagainya. Saya juga bersetuju dengan pandangan Liau Yok Fang yang mengatakan undang-undang ini bukan sahaja digunakan untuk pemerintahan dahulu tetapi juga untuk rujukan pada masa kini. Hal ini kerana pemerintahan pada masa kini juga melibatkan penggunaan bahasa diraja yang tertentu. Berkemungkinan larangan pemakaian atau penggunaan bantal atau perkara-perkara yang melibatkan warna kuning pada masa kini oleh rakyat tidak dikenakan hukum bunuh, tetapi warna kuning itu sendiri
masih dijadikan warna rasmi bagi golongan diraja. Terdapat juga peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Melaka itu dilihat wajar untuk dilaksanakan pada pemerintahan pada masa kini. Contohnya, apabila berlakunya jenayah-jenayah seperti mencuri, membunuh, menipu dan sebagainya. Ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang ini sememangnya dapat dijadikan panduan untuk mentadbir di sesebuah negeri. Seterusnya, kepentingan manuskrip Melayu sebagai dokumen untuk memahami institusi politik di negeri-negeri Melayu ialah memaparkan peranan pemerintah, yakni raja dan juga rakyat. Dalam hal ini, raja mesti memerintah dengan adil dan saksama, menghormati hak asasi manusia dan tidak menindas rakyat. Oleh itu, terdapat 3 doktrin utama dalam pemerintahan Melayu, iaitu unsur taksya, konsep daulat dan juga derhaka. Di mana unsur taksya ni kita dapat dilihat melalui perjanjian Deman Lebar Daun dengan Treaty Buana, di mana Deman Lebar Daun telah membuat perjanjian dengan Treaty Buana untuk terus taksya kepada raja walaupun raja melakukan perbuatan kezaliman. Selain itu, konsep daulat ni sebenarnya berasal pada perkataan Arab, iaitu daulah yang bermaksud kerajaan, dinasti atau juga kuasa. Yakni orang yang memerintah di negeri-negeri Melayu itu mempunyai kuasa ke atas orang yang diperintah, ataupun dengan kata lain kita panggil mempunyai kuasa mutlak ke atas golongan yang diperintah. Manakala derhaka ialah perbuatan yang membawa kepada kemukaan raja, yakni rakyat melanggar arahan raja sehinggakan dikenakan tulah. Jadi kita dapat melihat perkara ini dalam sejarah Melayu, iaitu merupakan manuskrip Melayu juga dan juga dikenali sebagai Sulalatus Salatin, di mana dalam hal ini telah menunjukkan konsep daulat dan derhaka untuk menunjukkan kepentingan mentaati perintah raja. Oleh itu, di sini kita dapat melihat sememangnya manuskrip ini penting untuk menunjukkan pentingnya rakyat mentaati perintah raja. Jika rakyat tidak mentaati perintah raja, maka rakyat dikenakan tulah. Jadi, Sulalatus Salatin ataupun manuskrip sejarah Melayu ni menunjukkan pentingnya untuk mentaati perintah raja dan mesti diwarisi oleh generasi seterusnya, memastikan pemerintahan sentiasa dihormati oleh rakyat. Perkara ini dapat dilihat melalui kenyataan Deman Lebar Daun sebagai rakyat dan mentaati pemerintah Treaty Buana, di mana Deman Lebar Daun ni adalah mewakili rakyat, manakala pemerintah tu adalah Treaty Buana, di mana ini adalah perjanjian taksya ataupun dikenali sebagai wad adat, di mana perjanjian taksya ni antara pemerintah dan juga rakyat yang kita dapat lihat melalui kenyataan Deman Lebar Daun, iaitu adapun Tunku segala anak cucu Patik sedia akan jadi hamba ke bawah duli yang dipertuan. Hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu duli tuanku, dan jikalau berdosa sebesar-besarnya dosanya pun jangan difadlatkan, dinista dengan kata-kata yang jahat. Jikalau besar dosanya dibunuh, itu pun jikalau berlaku pada hukum syarak. Di mana Deman Lebar Daun sangat menunjukkan taksya kepada raja, sehinggakan dia berkata segala keturunan yang akan terus menjadi hamba kepada raja ataupun siasa taksya kepada raja untuk mengelakkan daripada dikenakan tulah. Jadi di sini kita melihat manuskrip Melayu ni sangat menekankan taksya kepada raja. Dan itu kita dapat lihat juga kesetiaan terhadap pemerintahan raja melalui peristiwa Han Toh membunuh Han Jebak, walaupun Han Jebak mendahaki raja untuk melindungi beliau.
Seperti yang kita tahu, Han Tuah dan Han Jebat ini merupakan kaum baik. Tetapi Han Tuah sanggup membunuh Han Jebat walaupun Han Jebat mendahakai raja adalah untuk menyelamatkan beliau. Maknanya Han Tuah sentiasa taat setia kepada raja walaupun raja melakukan kezaliman. Di sini kita melihat konsep daulat. Daulat ni amat penting. Memastikan rakyat sentiasa taat setia kepada raja. Jadi kesetiaan Han Tuah ni telah diberikan ganjaran oleh raja dengan gelaran Laksamana. Jadi di sini kita lihat jikalau rakyat menunjukkan taat setia yang begitu mendalam, maka rakyat ataupun Han Tuah ni diberi ganjaran. Manakala jika rakyat melakukan kesalahan akan dikenakan hukuman. Di mana perkara ni adalah sebenarnya dilihat untuk memastikan institusi pemerintahan beraja pada masa itu sentiasa dihormati oleh rakyat dan juga untuk memastikan rakyat terus taat setia kepada pemerintah. Okay, seperti yang dijelaskan, penjadian taat setia atau wad adat dapat dilihat apabila Demang Lebat Daung telah membuat penjanjian taat setia dengan Sri Tibuana sebelum menyerahkan anak kandanya untuk dikahwinkan dengan raja dengan berharap dapat menyelamatkan anaknya dan seluruh rakyat daripada terkena penyakit kedai, yakni penyakit kulit seperti isteri-isteri sebelumnya itu. Di mana kita di sini menunjukkan Demang Lebat Daung sanggup buat apa saja, apa yang disuruh oleh raja, apa yang diperintah oleh raja, apa yang dimahukan oleh raja dengan berharap anak kandanya dan juga seluruh rakyatnya dan seluruh rakyat dapat mengelak ataupun dapat dielakkan daripada dikenakan tulah ataupun penyakit kedal, iaitu penyakit kulit seperti yang dikenakan ke atas isteri-isterinya sebelum itu. Jadi di sini tegasnya bahawa manuskrip Melayu yang memaparkan peranan pemerintah, yakni raja berkuasa mutlak, raja berkuasa mutlak dan diberi kekuasaan untuk mentadbir, dan rakyat pula mestilah taat setia kepada raja yang mempunyai kepentingan sebagai dokumen, di mana manuskrip Melayu ni mempunyai kepentingan sebagai dokumen untuk memahami institusi politik di negeri-negeri Melayu. Kepentingan yang seterusnya adalah mengangkat kedudukan pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu, pemerintah merupakan kedudukan yang tertinggi dalam sistem kasta. Menurut Galik, pemerintah yang tertinggi dalam sistem politik terdiri daripada yang di-Pertuan, Raja atau Sultan. Institusi politik pada ketika itu amat mengagung-agungkan pangkat pemerintah yang terdiri daripada Raja atau Sultan. Terdapat banyak manuskrip yang mengangkat darjat pemerintah sehingga mereka menggambarkan dan menggunakan konsep Raja sebagai bayangan Tuhan untuk Raja. Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi pembaca dalam menilai darjat Raja itu sendiri. Penggunaan gambaran dan konsep ini telah menunjukkan bahawa institusi politik telah mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak, dan mereka juga percaya bahawa raja merupakan seseorang yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi pemerintah. Antara manuskrip yang memaparkan dan menekankan kepada raja sebagai bayangan Tuhan adalah karya yang ditulis oleh Syekh Bukhari Al-Jauhari, Syekh Nuruddin Al-Praniri. Karya ini menekankan raja merupakan bayangan Allah di dunia. Dengan itu, terciptalah satu konsep mentaati raja seperti mentaati Allah. Tidak menderhaka kepada raja sama wajibnya dengan menurut segala perintah Allah dalam hal amal ibadat dan sebagainya. Konsep raja sebagai bayangan Tuhan ini bukan sahaja diguna pakai dalam
menggambarkan pemerintahan Sriwijaya, iaitu raja dianggap sebagai penjelmaan dewa. Tetapi ia juga turut diterapkan dalam penulisan manuskrip yang menggambarkan pemerintahan selepas kedatangan Islam di tanah Melayu. Akan tetapi, konsep ini diubah kepada raja sebagai bayangan Allah di atas alam. Dan ia juga dikenali sebagai Zillah fil alam yang membawa maksud bayang Allah di muka bumi. Oleh hal itu, ia memperkuatkan lagi kedudukan raja. Konsep Zillah fil alam ini juga dikenali sebagai Zillullah fi al-alam dalam menggelarkan raja. Sebagai contoh, gelaran yang diberikan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Zillullah fi al-alam. Hal ini telah menggambarkan bahawa kedudukan raja pada ketika itu tidak dapat mengatasi mana-mana pangkat rajatnya sehingga mereka digelarkan bayang Allah di muka bumi. Ia juga telah digunakan oleh beberapa pengarang Melayu dalam menggambarkan kedudukan raja-raja Melayu. Antara manuskrip yang menggunakan konsep raja sebagai Tuhan di dunia ataupun Zillullah fil alam, yang mana telah mengangkat juga derajat pemerintah adalah sejarah Melayu. Dalam sejarah Melayu itu telah menceritakan peristiwa yang mana bendahara menasihati anaknya supaya berbakti kepada raja sebagaimana berbakti kepada Tuhan. Sepertinya perkhidmatan yang diberikan kepada Tuhan mestilah sama dengan perkhidmatan yang diberikan kepada raja. Konsep raja sebagai bayangan Tuhan ataupun bayang Allah di atas alam dalam manuskrip adalah juga untuk meraih ketaatan rakyat kepada raja dan memunasabahkan gagasan yang mengatakan bahawa raja berkuasa mutlak dan taat setia mutlak rakyat hanyalah kepada raja. Melalui penerapan ini di dalam manuskrip, konsep raja sebagai bayangan Allah di dalam alam ini juga telah menjadi pegangan hidup orang Melayu ketika institusi politik pada masa itu. Dalam penerapan manuskrip Melayu, konsep ini juga dikenali sebagai raja sebagai bayangan Tuhan di dunia. Menurut Jelani Harun, konsep ini menggambarkan bahawa raja perlu menjadi payung kepada rakyat, manakala rakyat harus mentaati raja. Pada pendapat pengkaji, payung yang dimaksudkan adalah raja adalah tempat berlindungnya dan berteduhnya rakyat daripada segala perkara buruk, tetapi rakyat itu mestilah taat kepada raja terlebih dahulu. Dan hal ini juga menjadi saluran gagasan dalam mentaati Tuhan. Hal ini kerana bagi mereka, ketaatan yang disalurkan kepada raja adalah tanda taat kepada agama dan Tuhan mereka. Menurut Jelani Harun juga, konsep ini telah memberi gambaran kedudukan raja yang tinggi dan istimewa serta harus dipatuhi. Manakala sesiapa yang ingkar terhadap raja seumpama ingkar kepada Tuhan. Secara tidak langsung, darjat raja diangkat kerana hal ini akan mendorong rakyat untuk mentaati raja. Sehubungan dengan itu, manuskrip Melayu yang menggunakan dan menerapkan konsep ini dengan jelaslah mengangkat darjat pemerintah raja sehingga ia dikaitkan dengan ketaatan kepada raja sebagaimana ketaatan mereka terhadap Tuhan dan agama. Antara manuskrip yang memaparkan raja sebagai bayangan Tuhan di dunia adalah Nasihat Al-Muluk, yang mana
Manuskrip ini menjelaskan ketinggian derajat raja yang dipilih oleh Tuhan dan menjadi bayangan Tuhan bagi makhluk di muka bumi. Ia juga turut menyatakan bahawa Tuhan telah mengutuskan dua kelas anak-anak Nabi Adam. Yang pertama adalah Nabi, yang mana untuk membimbing hamba-Nya dekat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kelas raja-raja untuk melindungi mereka dari satu sama lain. Manuskrip ini juga menerapkan bahawa konsep raja sebagai bayangan Tuhan di bumi ini telah menjadi satu tradisi. Pada pandangan pekaji, penulisan dan karya ini akan mempengaruhi pembaca dalam memberi penilaian terhadap darjat raja. Secara tidak langsung, ia dengan sendirinya telah mengangkat darjat raja atau pemerintah. Secara kesimpulannya, manuskrip Melayu yang terdapat dinafikan merupakan satu dokumen penting bukan sahaja dalam bidang sastra tetapi juga dalam kajian sejarah mengenai institusi politik di negeri Melayu pada suatu masa tersebut. Dokumen-dokumen manuskrip Melayu ini yang penting dalam kita melihat isu politik di negeri Melayu kerana ia memiliki kepentingan seperti sebagai bukti kewujudan pemerintahan beraja di negeri tersebut, menunjukkan peranan raja dan rakyat, panduan kepada pemerintah atau memerintah, dan juga melalui dokumen ini ia mengangkat kedudukan pemerintah supaya dihormati. Oleh itu, kami berharap manuskrip-manuskrip ini akan dijaga dengan rapi kerana ia merupakan khazanah besar negara kita yang harus diwarisi kepada keturunan akan datang agar mereka mengetahui tentang manuskrip ini dan supaya tak luput ditinggalkan perubahan zaman. Kerana manuskrip ini masih relevan untuk dikaji dan dipelajari sehinggalah pada masa depan. Ini adalah rujukan-rujukan yang kami guna untuk membuat kajian. Ada beberapa rujukan yang kami letakkan di sini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.